Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ramai orang duk kata bahawa saya dah mula menceritakan tentang isu-isu politik, sehingga banyak video-video reaction saya adalah video react tentang isu politik. Sebenarnya sahabat, saya adalah orang yang cukup tidak berminat dengan isu politik kerana ia berubah-ubah. Orang yang berada dalam satu parti, hari ni dia BN, esok mungkin dia jadi PAS. Hari ni dia adalah keadilan, esok mungkin dia akan jadi parti bersatu. Boleh jadi begitu. Orang duduk dalam politik ni macam-macam. Demikian juga politik yang ada di Malaysia ni, yang kita selalu duk sebut, netizen selalu faham ia sangat kecil, sedangkan politik itu ia lebih luas lagi dan banyak isu-isu politik yang dibahaskan. Cuma apabila saya bahaskan isu politik, saya bukan tujuan untuk nak cerita politik sangat, tetapi yang kita nak sebutkan ialah berkaitan tentang apakah pendirian agama terhadap perkara-perkara tertentu yang dimainkan oleh orang politik. Ada orang politik melucah, ada orang politik macam beruk, ada orang politik yang merapu, merepek, meraban, ada orang politik tak buat kerja, ada orang politik yang tunggang agama untuk nak bagi orang undi dia. Macam-macam yang kita bahaskan terhadap isu ni. Pun begitu sahabat, hari ni jom kita dengar sama-sama. Saya pun tak pernah dengar lagi, so nak dengar sama-sama. Kita dengar apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan tentang isu orang politik ni dan seumpama yang berlaku di Parlimen Malaysia. Jom kita dengar sama-sama. Dulu elok cakap di Dewan yang mulia ini semua, saat lagi dia main wei hang apa, tak ada nilai. Budak-budak tengok pun tak boleh nak tiru orang. Sebab tu saya selalu sebut juga pada diri saya dan tuan-tuan kita semua lah, doa kepada Allah. Agama ni dia ajar kita jadi orang yang noble man, jadi orang yang terhormat. Banyak cara. Kita bukan semua orang kaya, dia tak jadi kaya. Nabi orang yang mulia, sahabat orang mulia. Banyak cara. Dulu orang dulu anak-anak raja dulu, mereka hantar anak-anak mereka pergi kepada istana lain untuk belajar etika macam mana nak jadi raja. Sebab itu ada bahasa-bahasa istana, bahasa-bahasa raja, bahasa-bahasa yang elok, bahasa negarawan. Bila orang tu jadi Perdana Menteri, dia kena bahasa elok, bukan bahasa wewengan yang cakap entah apa-apa. Menteri juga, kita hendaklah ajar anak-anak kita bercakap dengan bahasa yang elok, bahasa yang bukan cakap, bahasa yang agak tinggi dari, bukan nak cakap, bahasa yang elok, bukan bahasa yang kadang-kadang. Sebab tu orang bahasa elok macam mana? Orang kata pergi buang air besar, pergi buang air kecil. Bukan tak ada perkataan lain, tapi itu bahasa yang terhormat. Kita main dengan kadang-kadang sebab tu badui, bila dia main dia badui lah. Agama bukan buang, tak buang mereka, tapi kalau kita nak jadi badui lah. Tapi kalau nak jadi tinggi, sekarang ni lepas sebut apa, madani ke apa, ni istilah je lah kan. Tapi dia kena ada nilai lah, nilai bahasanya. Di parlimen patutnya ia menggambarkan manusia-manusia yang berbahasa dengan baik, kerana cara pemilihan perkataan, memperkatakan tentang undang-undang, cara berucap, cara mereka bertutur, membalas ucapan, memperlihatkan tentang tingginya. They supposed to be civilized people. Mereka kena jadi manusia yang bertamadun. Tapi kita tengok parlimen teruk kadang-kadang. Dulu elok cakap di Dewan yang mulia ini semua, saat lagi dia main wei hang apa, tak ada nilai. Budak-budak tengok pun tak boleh nak tiru. Tapi kita, sebab tu kalau mak bapak dalam family cakap bahasa elok, anak-anak akan cakap bahasa yang elok, bahasa yang terpilih. Tak ada keluar perkataan yang pelik-pelik. Mungkin sebahagian anak-anak orang tak tahu nak mencarut. Dia tak pernah dengar mak bapak dia mencarut. Dia belajar mencarut tu di sekolah, mungkin jumpa kawan. Sebab latih supaya kita sentiasa memilih perkataan yang bagus. Tak apalah perkataan melawak lebih kurang, tapi orang tak melawak. Orang kalau melawak mencarut, pelik. Latah mencarut, heran. Artinya perkataan tu duduk dalam otak dia, terkejut dia mencarut. Menarik juga teguran daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan tentang isu ni, dan memang saya yakin rakyat Malaysia memang tahu benda macam ni dan mereka sedar dan mereka mahu berlaku perubahan di dalam parlimen kita. Sebab di parlimen sepatutnya ia adalah tempat untuk anda berbahas sama-sama ahli parlimen di dalam isu untuk memberikan kebaikan kepada rakyat. Yang banyak berlaku hari ini bukan isu untuk menaikkan rakyat, tetapi lebih untuk menaikkan diri sendiri masing-masing. Kawan ni nak pertahan diri dia, kawan tu nak pertahan diri dia, kawan ni marah sebab orang pergi kata dekat dia, dan bahasa-bahasa yang digunakan itu telah diketahui bahawa bahasa-bahasa yang tidak elok, dan bukan sekadar bahasa, lengguk, gaya yang menyampaikan itu, gaya penyampaian itu tidaklah satu gaya penyampaian yang bagus. Dalam bab ini kita mungkin boleh memuji YB Syed Saddiq. Daripada sudut orang yang beradab di dalam parlimen, kita boleh terujuk kepada apa yang berlaku kepada Syed Saddiq. Syed Saddiq yang sekarang bukan dalam kerajaan, duduk dalam kategori pembangkang. Tetapi apa yang Syed Saddiq cuba tunjulkan di dalam parlimen, saya ingat ia adalah satu perkara yang cukup bagus. Dan beberapa ahli parlimen senior seperti YB Azalina Osman, demikian juga Perdana Menteri Malaysia Datuk
Sri Anwar, juga antara orang yang menjaga etika-etika di Parlimen dengan baik pada saya. Walaupun bukan dalam kesemua keadaan, tetapi daripada sudut ucapan, daripada sudut penyampaian sehingga okey. Dan daripada pihak yang lain yang kita lihat kadang-kadang lebih kepada mempertahankan sesuatu perkara yang tidak patut dipertahankan, ataupun sekadar nak buat sembang saja, sekadar nak buat hingak saja, nak buat havoc saja, nak sekadar mungkin nak sebut bahawa aku dekat Parlimen dulu gitu, aku bantai kerajaan, dan ataupun pihak kerajaan kata aku dah bantai dah geng-geng pembangkang ni dekat dalam Parlimen. Itu perkara-perkara yang tidak bagus. Parlimen mungkin akan rasa lebih tenang apabila ramai daripada kalangan ahli Parlimen tak hadir. Itu je lah yang kita nampak tenang. Tapi kalau ahli Parlimen ramai yang hadir, ramai juga yang bersembang, ramai juga yang tidak memberikan manfaat di dalam Parlimen. Itu yang kita nampak kerana sidang Parlimen ini kita dapat tengok secara live. Ini adalah satu aib dan juga satu perkara yang memalukan untuk rakyat Malaysia. Sebab Parlimen adalah tempat yang sangat tinggi dalam menunjukkan ketamadunan orang-orang di bumi Malaysia. Kerana rakyat telah memilih orang yang terbaik yang mereka sangka untuk diangkat sebagai wakil mereka. Dan orang-orang yang terbaik itu berada di Parlimen. Malangnya, jika Parlimen dah macam beruk, macam mana kita pula hari ini akan jadi lebih baik daripada beruk? Jika contoh yang buruk berada di Parlimen, bagaimana rakyat nak melihat contoh yang baik? Oleh sebab itu, teguran yang cukup bagus daripada Dr. Muhammad Aziz Zainal Abidin ini perlu dilihat, perlu diingat, perlu terus diberi peringatan kepada ahli Parlimen kita. Setahu saya, hari ini alhamdulillah ramai daripada kalangan ahli Parlimen kita adalah beragama Islam. Tetapi malang juga kita, ramai daripada kalangan ahli Parlimen kita tidak mengamalkan cara Islam dan etika Islam yang cukup bagus. Contohi Syed Saddiq, saya rasa itu keturunan Nabi yang cukup bagus untuk dijadikan contoh dan tauladan tu. Contohilah Syed Saddiq kerana dalam bab ni Syed Saddiq telah menunjukkan bahawa beliau adalah seorang ahli Parlimen yang bagus. Dan saya berharap ahli Parlimen senior-senior yang ada dekat situ patut memberikan contoh yang baik. Jangan merapu sangat dekat Parlimen. Jangan mencarut, jangan buat kecoh dekat Parlimen. Kami rakyat mengharapkan ahli Parlimen kita jaga manners masing-masing. Kalau nak marah, boleh marah. Pastikan anda adalah orang cerdik yang marah. Jangan marah keluar emosi saja, apa input pun tak dapat. Kemudian, satu lagi sahabat-sahabat, perkara yang saya tak suka dekat Parlimen kita hari ni, sikit-sikit keluar dewan, sikit-sikit keluar dewan. Apa benda lah. Yang satu keluar dewan, satu lagi tak datang Parlimen. Macam manalah negara nak mengharapkan orang-orang seperti ini? Saya berharap ia dapat diperbetulkan sehingga negara kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih banyak kerana menonton. Boleh setuju, boleh tak setuju, tak ada masalah. Bagi tahu dekat bahagian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah telah membeli sebuah lukisan yang menggambarkan ahli Parlimen sebagai monyet, beruk dan katak. Dalam lukisan tersebut, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun dan dua pegawai digambarkan sebagai manusia. Bagaimanapun ahli politik di kedua-dua belah dilukis sebagai pelbagai jenis primate termasuk chimpanzee, babun, orang utan, monyet proboscis dan kera. Banyak di antara monyet-monyet itu menjerit sesama sendiri, kritikan yang biasa dilemparkan kepada ahli Parlimen yang tidak terkawal di Dewan Rakyat. Selain monyet dan beruk, terdapat juga watak katak dalam pelbagai warna. Tidak jelas siapakah pelukis di sebalik karya seni itu. Istana Selangor dalam catatan di Facebooknya berkata, Sultan Sharafuddin segera ingin membeli lukisan itu sebaik sahaja melihatnya. Ia akan digantung dalam pejabat peribadinya dan pihak istana berkata, baginda berharap suatu hari nanti akan melelong karya itu untuk mengumpul dana bagi kerja amal.